Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 22 Jamaadil Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 27 Disember 2021, sebanyak 11 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 15,458 orang. Dari jumlah tersebut, 10 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,121 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif pada hari ini ialah sebanyak 1%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes masih dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan tambahan mesin heart-lung machine ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 5 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,260 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 98 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.4%. Sehingga kemarin 26 Disember 2021, pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.4%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92.9%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 14.8%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu ini bagi penduduk-penduduk yang tidak dapat menerima vaksinasi di klinik disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 27 Disember, Mukim Kota Batu dan Mukim Brakas A. 28 Disember, Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Gadong A dan Mukim Kuala Belait. 29 Disember, Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Mukim Kianggeh, Mukim Kota Batu dan Mukim Liang. Dan 30 Disember 2021, Mukim Mentiri dan Mukim Gadong A. Penduduk yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal. Dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 19 Disember 2021 sehingga 25 Disember 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai lebih daripada 40 kes, di mana 16 mukim ataupun 41% mempunyai jumlah kes di antara 1 ke 40 kes dan 23 mukim 59% mempunyai kes sifar. Sementara itu, sejak 22 November 2021, Kementerian Kesihatan telah mempunyai keupayaan sendiri untuk melaksanakan gene sequencing terhadap kes-kes positif yang dikesan di negara Brunei Darussalam. Iaitu satu kaedah makmal yang dilakukan untuk mengenal pasti varian SARS-CoV-2 yang ada di negara ini. Setakat kemarin 26 Disember 2021, gene sequencing telah dilakukan terhadap 252 sampel, yang mana 244 daripadanya didapati adalah varian Delta, manakala 8 sampel adalah varian Omicron, termasuk 7 kes varian Omicron yang baru disahkan hari ini. Setakat ini, semua kes varian Omicron yang dikesan di negara ini adalah kes-kes yang diimport dari luar negara, manakala kes-kes varian Delta adalah terdiri dari kes-kes tempatan dan luar negara.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menasihatkan orang ramai agar tidak cemas dengan pengesanan kes-kes varian Omicron di negara ini. Langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi apa jua varian-varian COVID-19 adalah sama. Oleh itu, teruskanlah mengambil langkah berjaga-jaga seperti memakai sungkup muka, kerap mencuci tangan, amalkan penjarakan fizikal dan elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang sesak. Apa yang penting ialah bagi sesiapa yang telah melengkapkan 2 dos vaksin untuk mendapatkan suntikan dos ketiga atau dos penggalak sebaik saja layak menerimanya, iaitu 3 bulan selepas dos kedua diperolehi. Kajian saintifik mendapati pemberian dos ketiga atau dos penggalak mampu meningkatkan daya tahan atau imuniti badan terhadap jangkitan COVID-19 termasuk varian Omicron. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam semalam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dana kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita sama-sama mematuhi segala garis panduan dan arahan pihak kerajaan semasa fasa awal endemik ini. Semoga rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan terselamat dari segala musibah dan mara bahaya, khususnya dari wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang dibukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Baru Bulletin. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Tuan Perdana Secretary of Health. My question is about the sequencing, genome sequencing lab. How long does it take for the lab to confirm Omicron variant? Alhamdulillah, jadi sejak bulan November kita ni dapat membuat gene sequencing ini di negara ni. Jadi kebiasaannya gene sequencing ini ngambil masa 2 ke 3 bulan kalau tadi hantar ke luar negeri. Jadi dengan adanya di sini, ia mengambil masa kurang lebih 10 ke 14 hari lah. Jadi all the import case yang positif tadi buat sequencing, dan yang lokal pun, yang community di sini pun masa ni sebab yang dah ramai jadi tadi buat sequencing jual lah. The new Omicron cases, is it linked with the first Omicron case? Tidak, ia berlainan. Okay. Tapi semua import lah. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Okay. Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.